النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini dalam kuliah khas online di bawah tajuk mendidik diri tenang dan sabar, dianjurkan oleh keluarga arwah Muhammad Umran Jasiman dan Siti Fasnilah Syekh Luji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan melimpahkan rahmatnya kepada penaja kita, diangkat kedudukan mereka ke sisi dia, dipanjangkan umur mereka dalam taat, dibahagiakan di dunia dan juga di akhirat, dijadikan anak-anak mereka keturunan yang baik-baik, menjadi pejuang agama Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Amin. Mendidik diri tenang dan sabar. Manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ajulah. Khuliqal insanu ajulah. Di sini dijadikan manusia itu ajulah. Ajul maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keluh kesah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sukar untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun dicipta manusia dalam keadaan kalut, ajulah. Sukar untuk
manusia dalam keadaan tenang pada saat yang kritikal. Manusia ni tu sifat dia. Dia keluh kesah, dia kalut, dia sibuk. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan keperluan ataupun hak yang berkait dengan dia, lagilah dia kalut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu sifat fitrah manusia. Jadi adakah sifat ajul manusia itu boleh dipulihkan? Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adakah boleh diharmonikan ataupun boleh settle kah? Sebenarnya ia akan jadi baik seandainya manusia itu dibekalkan dengan ilmu pengetahuan yang cukup dan lengkap. Ilmu lah yang menjadikan manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dapat menerima sesuatu yang kalau terima benda itu kita akan jadi kelang kabut. Ilmu lah yang jadi pemangkin kepada manusia boleh menerima sesuatu yang sukar diterima oleh manusia biasa, iaitu mereka yang dibekalkan dengan ilmu pengetahuan. Maka sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadisnya, Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, as-sabru innama as-sabru inda as-sadamatil ula, kata Rasulullah. Sabar itu ialah inda as-sadamatil ula. Sadamatil ula ni iaitu detik pertama sesuatu ujian ataupun musibah. Bila mana kita dengar sesuatu ujian, detik pertama kita dengar tu kita sabar. Macam mana boleh menerima dengan sabar sesuatu yang dinamakan musibah ataupun ujian? Macam mana boleh sabar di detik yang pertama tu? Seseorang itu dapat menerima sesuatu ujian di detik pertama dengan sabar ialah orang yang telah pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah letakkan ataupun menjadikan dirinya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang yang telah terurus perasaannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya yang pertama sekali, seseorang itu ialah seseorang yang telah pun faham bahawa dunia ni kehidupannya memang macam tu. Kita kena sentiasa bersedia dengan sebarang ujian yang bakal menimpa. Hidup atas muka dunia, kalau tidak ada ujian, ni bukan kehidupan di dunia. Kalau tak ada ujian, hidup atas muka dunia itu suatu yang dusta, bohong. Pasti ada ujian. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala dah menjadikan hidup di dunia ni sebagai satu ujian, ialah sunnah dia. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan dapati sunnah Allah itu bertukar.
Sebab dia dah sebut alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang mencipta mati dan hidup untuk dia nak tengok siapa yang amalnya paling baik. Alladzi khalaqal mauta, dan ayat itu Allah sebut mati dulu sebelum hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta mati dan hidup, liyabluwakum, agar dia nak uji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapa di kalangan kamu amalan terbaik. Apa amalan terbaik ketika ujian? Sabar, tenang dan sabar. Maka sebab itu orang yang tak termasuk dalam golongan yang rugi, ketika mana orang lain rugi, ialah orang yang beriman dan beramal amal yang soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, dan saling pula berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di sana ada lagi satu proses daripada sabar meningkat kepada redha. Orang yang telah mencapai makam redha ialah orang yang telah lepas makam sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang dah biasa dengan sabar, orang dah biasa dengan sabar, dia akan meredai semua takdir dan ujian yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi inilah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, namanya tenang dan sabar. Itu ialah proses yang kita sendiri mengusahakan tenang dan sabar tu melalui Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu proses, iaitu proses mendidik diri. Didik diri tenang dan sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya terlebih dulu perkara pertama yang mesti kita terap dan tanam dalam diri kita ialah satu perasaan bahawa bila-bila masa kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita faham macam tu, jadi kita akan prepare, kita akan buat persiapan, ataupun kita telah mempersiapkan perasaan. Atas muka dunia tak boleh kita rasa aman daripada semua ni. Bila-bila masa sahaja ujian akan datang. Orang yang duduk dalam keadaan aman, aman tak selama-lamanya aman. Orang yang duduk dalam keadaan sihat, sihat tak akan sepanjang masa sihat. Orang yang ada duit tak semata-mata, tak selama-lama dia ada duit, ataupun tak selama-lama duitnya tidak menyengat dia, ataupun harta benda tak selama-lama tidak menyengatnya. Jadi lama-lama sekali ataupun ada masa dia akan terkena sengatan dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang benda tu tak mengena diri kita, kena isteri, kena suami, kena anak-anak, keluarga, harta benda, kenderaan, tu biasa. Maknanya siap sedia. Dalam waktu yang sama minta Allah lindungkan daripada semua fitnah-fitnah dan ujian-ujian melalui amal soleh. Antaranya, jangan tinggalkan sembahyang sunat subuh.
Kerana sembahyang sunat subuh tu akan dapat menolak balak. Begitu juga sembahyang subuh dan membaca doa qunut. Kita minta Allah lindungkan kita daripada waqina syarra ma qadait. Kita minta Allah lindungkan kita daripada kejahatan takdir ataupun keburukan takdir yang Allah telah takdirkan. Kalau Allah dah tentu bahawa kita akan terkena takdir yang buruk, dengan kita baca doa qunut, kita akan terelak daripada takdir yang buruk tu. Allah elakkan, dia simpangkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Melalui apa? Melalui doa, melalui sedekah dan sebagainya. Maka sebab itu Nabi sebut la yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak dapat menolak sesuatu qada itu melainkan dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kita dah mempersiapkan perasaan, jadi kalau berlaku, taklah berat sangat kita menanggung ujian tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini proses yang kita mesti lalui untuk meletakkan diri tenang dan sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah yang telah pun dilalui oleh Nabi sendiri. Itulah juga yang ditempuh oleh orang-orang yang namanya kekasih Tuhan pun. Bahkan kalau dikasih oleh Allah, ujian semakin besar. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dia memberi ujian dalam waktu yang sama dengan rahmatnya. Dia beri kepada orang yang diberi ujian kemampuan untuk menempuh ujian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Tuhan cover dia. Orang tengok teruk, tapi tahu tak dia yang kena ujian telah pun di cover oleh Tuhan dah. Menyebabkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mampu menempuh ujian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka untuk itu, untuk sabar, ia melalui proses ilmu utama sekali. Yang kedua, melalui proses didikan. Sebab dia mesti jalan serentak. Memberi ilmu, memberi didikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang yang nak mendidik diri pun mesti macam tu. Makna dia menjalankan proses menambah ilmu, kemudian menambah didikan kepada dia. Makna mendidik diri sendiri. Lebih-lebih lagi orang yang nak jadi pemimpin. Dah kita dah baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kita jadi pemimpin orang-orang bertakwa. Bila kita minta benda besar, maka membuat proses diri, melakukan proses kepada tujuan itu mesti berlaku. Nak jadi pemimpin nak kena apa? Nak kena didik diri menjadi pemimpin. Nak kena didik diri menjadi pemimpin. Paling kurang kita memimpin diri kita, ataupun kita memimpin keluarga kita. Jadi siapa-siapa yang letak diri dia untuk jadi pemimpin, dia mesti mendidik diri dia sebelum dia didik orang lain. Maka sebab tu kata ulama, man nassaba nafsahu imaman falyuhadzib nafsahu qabla an yuhadziba ghairah.
Nabi kata mana-mana orang yang telah meletakkan dirinya sebagai pemimpin, dia hendaklah mendidik dirinya dulu sebelum dia didik orang lain. Maka sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di antara proses penting untuk mendidik diri ialah berqiyamul lail. Kalau seorang tu tak mampu untuk berqiyamul lail, dia tak mampu nak didik siapa-siapa pun. Hatta nak didik keluarganya sendiri, dia tak mampu. Sebab bangun qiyamul lail benda yang berat, benda susah. Duduk sedap tidur, duduk selimut, dalam aircon lagi pula, nak bangkit tahajud, benda yang berat. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak usahlah kita kata aircon, selimut hak nipis tu yang tak sampai sekilo tu pun susah nak tolak, no? Bahkan hak tu jadi berat pula duduk atas dada kita. Maka sebab itu Allah didik Nabi kita jadi orang yang kuat melalui qiyamul lail. Kata Rasulullah, ya ayyuhal muzammil, apa tu? Qumil laila illa qalila. Nampak tak? Bangunlah malam sekalipun sikit, bangkit malam. Siapa mampu untuk bangun malam, dia mampu mendidik orang lain, sebab dia telah didik diri dia sendiri. Salah Sayyidina Muhammad. Maka jadikanlah Ramadan ni, Ramadan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah bulan mendidik diri. Dia bangkit pukul 4 pagi. Jadi lepas pada puasa tu bangkit 4 pagi juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka inilah proses menjadikan diri seorang yang tenang dan seorang yang sabar. Sabar ni ialah laluan jadi pemimpin. Hari ni kamu jadi pemimpin pada kawan-kawan, nanti kamu akan jadi pemimpin kepada masyarakat dan umat. Hari ini kita mendidik diri kita, nanti kita didik orang lain. Tapi semua ni mesti lalui jalannya sabar. Sebab itu Allah sebut tentang Bani Israel, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, lepas tu lamma sabaru, kami jadikan mereka tu pemimpin yang berpandukan hidayah kami, tapi selepas mereka sabar. Lamma sabaru, selepas mereka sabar. Maknanya positiflah dengan ujian, sabarlah dengan ujian untuk jadi pemimpin. Dah tadi minta waja'ana lil muttaqina imama, nak di pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadi itulah proses yang mesti dilalui oleh setiap orang yang nak duduk di tempat yang tinggi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka beruntung dan bertuahlah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk berada di tempat yang tinggi, memimpin orang kepada kebaikan. Orang yang memimpin orang kepada kebaikan ialah orang-orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan mereka-mereka yang termulia di sisinya. Sebab itu tidak ada kerja yang paling mulia melainkan kerja Nabi, kerja seorang Rasul. Dan tidak ada orang yang paling mulia melainkan orang yang mewarisi kerja Rasul. Siapa yang mewarisi kerja Rasulullah? Para ahli ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Mereka ialah waris Nabi-Nabi alaihimus salatu wassalam. Sebab itu di sana kita dengar satu ungkapan, ulama ummati ka anbiya Bani Israel, kata Rasulullah.
ulama umat aku seperti para anbiya di kalangan Bani Israel. Tingginya kedudukan ulama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang ada ni, yang tengah belajar ni, jadi kita harapkan kita jadi penyambung tugas Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam, supaya kita dibanggakan oleh Nabi kita sendiri, sebab kita galas tugas yang telah pun digalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baik daripada Allah, kuasa sendiri, insya-Allah. Mudah-mudahan Ramadan yang kita sedang berjalan bersamanya ini tidak melemahkan kita untuk terus beramal, bahkan menggandakan amalan kita dan mempelbanyakkan amalan yang telah kita buat, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.